إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan lagi umur kita sampai di dalam bulan Syawal. Beberapa hari yang kita keluar daripada madrasah Ar-Ramadaniyah sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia, terutamanya kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia itu merayu hal kepada Allah Jalla Jalaluh. Kata umat dia adalah umat yang pendeknya umur, tidak sama dengan umat-umat yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali hendak beri Nabi dia kecil hati dengan itu perkara. Dia berikan kepada umat Nabi kita iaitu malam Lailatul Qadr. Itu adalah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala mengadakan bulan puasa sebagai bulan Al-Quranul Karim. Akan tetapi hari ini insya-Allah kita nak mari dengar sikit setelah daripada kita keluar daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, bagaimanakah kita sebagai umat Islam hendak mengkekalikan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia sebagai orang yang beriman tak lain tak bukan dia hendaklah mengabdikan diri dia kepada Allah Jalla Jalaluh. Kerana Allah Ta'ala jadikan manusia tak lain tak bukan hanya tujuan yang satu sahaja, iaitu supaya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Dan kita hendak mengabdikan kepada Tuhan kita, amalan abdikan kepada Tuhan kita tu pastilah kita kena berpanjangi. Bukan sekadar kita buat amal di dalam bulan Ramadan sahaja, bahkan kita nak ambil cara yang kita mengabdikan diri kita di dalam bulan Ramadan, sama ada semaya, puasa, zakat, sama ada berzikir, sama ada baca Al-Quran. Kita nak bawakan amalan itu sampai kita habis umurnya. Kerana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kata wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kita itu mengabdikan diri kita kepada Allah sehingga kita dapat sapanya maqam al-yaqin. Yaqin di situ pakai ittifaq di kalangan ahli tafsir, kata maknanya mati, sapanya ajal. Yaqin di situ mana ajal, mana kita nak ibadat kepada Allah sehingga kita sapanya umur kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai kita ni hamba, pasti kita kena buat semua.
Kita kena duk buat semua, bukan mana kata kita buat kamar dia putus. Orang yang mulazamah dengan amalan kebaikan, orang itulah dinamakan orang yang muttaqin. Dan Allah Ta'ala tak akan terima amalan daripada jenis manusia, sama ada yang beriman sekalipun, malaikat dia itu termasuk di dalam golongan orang yang bertakwa. Dengan sebab itu Allah Jalla Jalaluh telah firman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terimanya amalan daripada anak Adam yang beriman hanya daripada mereka yang bertakwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah dalam arti kata orang yang hasil tujuan bulan puasa. Kerana Allah Subhanahu wa taala perintah supaya kita berpuasa supaya dapat matlamat yang besar, iaitu at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harap kamu itu termasuk di dalam golongan orang yang bertakwa. Apakah arti takwa? Kebanyakan yang daripada kita, daripada manusia kita terkadang awamun nas tak mengetahui apakah makna takwa. Takwa ni benda yang mudah sekali, iaitu adalah kita mencalonkan diri kita pertama sekali kita sebagai orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang beriman kepada hari kemudian. Itulah mula-mula sekali kita nak calonkan diri kita sebagai orang yang takwa. Maka alhamdulillah kita sebagai umat Islam pakat beriman belaka kepada Allah, beriman belaka kepada Rasulullah, beriman belaka kepada hari kemudian. Yang kedua hendaklah kita sahuti perintah Allah. Mana kita junjungkan retahan Allah Subhanahu wa taala, hak Tuhan suruh kita buat. Kemudian apa hak Tuhan larang, kita berhenti. Itulah dinamakan orang yang bertakwa. Semua manusia tak kira lelaki perempuan, tua ataupun muda, ataupun di mana tempat dia nak berada, bangsa bahasa mana, boleh sahuti kalimah at-taqwa. Maka orang yang bertakwa iaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala nak terimanya amalan daripada. Kalaulah Allah Taala terima satu rakaat sahaja daripada kita, nescaya kita berjaya pakai umur di atas muka bumi ini. Tetapi hanya kita yang takut Allah Subhanahu wa taala tak terima daripada kita. Kita beramal, kita puasa, kita zakat, kita semaya, akan tetapi Tuhan tak terima daripada kita dengan sebab kita tidak ada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka madrasah Ramadaniyah dia mari setahun sekali untuk nak betulkan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Dan kita nak pakainya takwa itu pula sebelah bulan. Dalam arti kita kena melazimi amalan yang kita telah dok buat di dalam bulan puasa tadi itu kena berpanjang. Terkadang orang kita, terkadang bukan semua, terkadang kita sekadar buat amal di dalam bulan puasa sahaja. Lepas daripada puasa, jangan kata hak lain nak buat. Terkadang semaya pun putus. Terkadang Quran pun tak baca. Terkadang tinggal sampai ke azkar pagi dan petang. Terkadang zikir pun tidak. Ini orang yang kata tak sampai matlamat kita guna bulan puasa. Dan tak sampainya matlamat yang Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan kepada kita. Dengan sebab itu, siapa dia azamkan hati dia, tegaskan di dalam hati dia, naknya guna amalan-amalan yang dia guna di dalam bulan puasa juga di dalam bulan yang lain dia nak guna, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, beri taufikkan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman kata, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan mereka yang nak kepada hidayah, nak kepada jalan yang baik, nak melazimi, kekal di atas amalan kebaikan, nescaya Allah Subhanahu wa taala hidayah dia kepada jalan itu. Dengan sebab itu,
Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dia berkata, walladzina qasadul hidayah, sesungguhnya mereka-mereka yang qasad nak kepada jalan hidayah, jalan petunjuk, jalan kebaikan, waffaqahallahu laha, Allah Subhanahu wa ta'ala mentaufikkan, berikan kekuatan kepada jalan itu. Siapa nak kepada jalan kebaikan, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala beri jalan kebaikan. Dengan sebab itu, seseorang itu naik di atas niat dia. Kalaulah niat dia sekadar nak beramal-ramal sahaja, terkadang umat Islam kita ni puasa mengikut musim. Orang puasa ratik, orang raya ratik, tetapi tak tahu tujuan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan madrasah Ramadaniyah, mendatangkan bulan puasa, mendatangkan beberapa perkara daripada amalan-amalan kebaikan yang digalakkan kepada umat Islam itu bekerja di dalam bulan puasa. Sebab itulah lepas daripada puasa dia berasa jemu, dia berasa malas, dia berasa tak ada tarik ke, berasa tak teringat, berasa tak ada sahuti, berasa tak ada kasih sayang. Gi Ramadan mari Ramadan supa sahaja. Itu dengan sebab kita itu buat mengikut adat istiadat. Kita buat mengikut rabuk, tepat kita. Itu bukan tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada kehendak lagu tu. Dengan sebab itu, hendaklah kita itu sebagai orang Islam kena tahu tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita puasa, maka kita puasa. Maka kita nak tengok kata kita ni sebagai orang yang beriman, nak sahuti Tuhan ke tak? Nak pakai ke tak ajari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah daripada kita berpuasa cukup sebulan terus baru ni, kita nak tengok, mai tengok dalam bulan Syawal. Adakah kita sahuti Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita nak sahut pula, nak terima pula ajaran Allah dalam arti kata kita nak puasa 6 daripada bulan Syawal. Kerana Nabi SAW telah sabda sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kaman sama ad-dahr. Sebagaimana dia itu puasa cukup setahun. Sebab satu hari daripada bulan Ramadan, al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita puasa sehari menepati kita puasa 10 hari. Maka apabila kita puasa 30 hari, makna kita boleh 300 hari. Kama dia diikuti pula 6 hari daripada bulan Syawal, 1 hari 10, 2 hari 20, 6 hari 60. Maka masuk cukup jadi setahun 360 hari. Itu maksud daripada hadis Nabi kata, man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kaman shama ad-dahr. Sebagaimana dia puasa itu puasa cukup setahun bermakna. Dengan sebab itu fursah peluang di dalam bulan Ramadan ini, di dalam bulan Syawal ini, hendaklah kita rebut, jangan malah. Kerana umur kita ni Allah Taala beri ada qadar dia. Tak ada siapa pun boleh berkekal di atas muka bumi ini sama sekali. Tak ada. Dengan sebab itu kita rebut peluang hak kita ada. Umur kita di atas muka bumi ni, mari kita pakai puasa di dalam bulan ini. Puasa tak pasti berturut-turut. Puasalah, ambil ruang mana-mana pun, hak mana-mana pun di dalam bulan ni cukup 6 hari kan sudah. Itu yang dimaksudkan oleh apa-apa di kalangan para ulama yang mensyarahkan akan itu hadis. Dan jangan juga kita terlupa puasa tadi itu hari Isnin Khamis. Sepanjang tahun kita boleh puasa Isnin Khamis. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siyamul Itsnain wal Khamis. Tadi itu apanya? Orang mai tanya, ya Rasulullah, hadis ni hadis sahih daripada Abi Daud. Sebagaimana Imam Abi Daud mengeluarkan di dalam sahihnya, di dalam sunan dengan sanad yang sahih daripada Usamah bin Zaid. Satu hari Usamah tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapakah kamu tu aku nampak sokmo tiap-tiap minggu hari Isnin Khamis mu puasa sokmo? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kata,
inna a'malal ibad tu'radu yaumal itsnain wal khamis. Sesungguhnya amalan anak Adam itu akan dibentangkan, dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Isnin dan Khamis. Lalu hadis yang ditafsirkan di riwayat Nasa'i daripada Usamah bin Zaid juga, Nabi kata, wa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana shaimun. Dan aku kasih bahawa nak akadnya amalan aku kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku itu berpuasa. Dengan sebab itu, kita hendaklah rebutkan peluang. Sebab puasa ni tidak ada amalan yang nak lebih daripada. Tak ada ria di dalam puasa. Tidak ada berasa nak menunjuk ke orang dalam keadaan dalam ibadat puasa. Dengan sebab itulah Allah Taala kata, kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum. Tiap-tiap amalan anak ada bagi dia belaka. Kita pakat dengar belaka terkadang, dengar kok ni, dengar di situ, dengar di sini. Hak tu tak ada masalah. Tapi masalah sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu kita nak boleh buat ke apa Allah Subhanahu wa taala retahkan kepada kita. Itu sahaja tempat yang kita itu kena tanya diri kita masing-masing. Tempat yang kita nak buat tu nak buat boleh ke tak? Kalau kita boleh buat, siapalah matlamat kita dengar hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita itu istiqamah. Kalimah istiqamah patah yang pandai, pendek sahaja, tetapi merangkungi makna yang lebih, yang hebat. Dengan sebab itu Nabi, orang mari tanya dia, ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku. Wasiatkan kepada aku nak wasiat daripadamu. Lain daripada ni aku tak say wasiat mana-mana pun, aku nak daripadamu ya Rasulullah. Nabi katakan, dua patah yang Nabi beri. Ini anak kunci kejayaan. Yang pertama, amantu billah, qul amantu billah thumma istaqim. Mengaku katamu sebagai orang yang beriman, kemudian mu istiqamah di atas amalanmu. Kita duk sembahyang masjid, kita sembahyang masjid sama. Kita puasa sama. Kita keluarkan sedekah, kita keluar sedekah sama. Kita baca Quran, baca sama. Kita berzikir sama. Sebab apa? Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal adwamuha wa inqal. Nabi kata, sebaik-baik amalan, sekasih-kasih amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu kita buat sama. Sikit pun tak apa. Kalau banyak tapi putus, Tuhan tak kasih. Dengan sebab itu kita baca Quran, puasa tak erak, baca setengah juz, tak erak. Baca semuka, tak erak lagi semuka, setengah muka, tak erak nak baca. Dengar. Boleh kita buat, tetapi kita tak buat. Kenapa? Kerana kita tak tahu tujuan kita mari kepada ini dunia apa. Itulah sebab yang kita jadi kemunduran. Sebab kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jadi tak ada keberkatan di dalam hidup, dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, dalam negara. Dengan sebab kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai pengingatan pada tengah hari Jumaat yang mulia ini. Marilah sama-sama kita sahutikan, kita istiqamah di atas amalan yang Allah Subhanahu wa taala suruhkan kita, walaupun perkara yang sunat bagi kita. Ramadan tu puasa wajib, akan tetapi nak kita buat semua supaya kita itu dapat kemenangan, kejayaan dunia maupun di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita mensahuti akan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh para warasatul anbiya, karena benda itu adalah manfaat bagi kita dunia maupun di akhirat nanti. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang istiqamah di atas amalan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala janji bagi mereka itu ganjaran yang tidak terputus-putus daripada rezeki yang berkat, dan dia akan dimasuk syurga dengan tidak ada hisab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kita perhati molek kepada ayat Tuhan. Sesungguhnya mereka yang mengaku kata Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, kemudian dia istiqamah di atas amalan kebaikan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan apa-apa atas dia, tidak ada benda yang rusing bagi dia. Dia nak pindah daripada alam dunia kepada alam akhirat dengan tidak ada ketakutan. Tak kena duk bimbang orang belakang kita, kerana Allah Subhanahu wa taala berjanji orang ni nak dapat gapo ya Allah, ulaika ashabul jannah, mereka ini adalah golongan ahli syurga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi mereka yang beriman di atas muka bumi ini dan buat amal di atas muka bumi ini. Amal yang kita nak buat masa ni, masa musim yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, berikan tempoh, beri masa, beri peluang kepada kita. Itu satu ayat daripada suratul Ahqaf, dan ayat daripada surah Fussilat, ayat lebih kurang. Tetapi satu lagi penjelasan. Cuba kita tengok pelaga di antara dua ayat Quran. Tuhan kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengaku kata Allah Ta'ala itu Tuhan, mana dia beriman dengan Allah, kemudian dia istiqamah di atas amalan kebaikan. Tuhan kata gano? Tuhan kata, tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika dia nak mati, malaikat daripada langit turun untuk nak mendekatikan dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat mai duk gosok dia, malaikat mai duk bisik kepada dia, malaikat mari duk sapuh dia, supaya nak hilang daripada manusia seseorang itu ketakutan nak pindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Ini Allah Ta'ala janji, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan rusing. Hak ni hak kita nak dengar. Terkadang kita tak dengar dah, orang panggil ke apa tak dengar dah. Akan tetapi malaikat yang ada di sisi kita, Allah Ta'ala wakil turun mari bicara kepada orang yang beriman dan orang yang istiqamah di atas amalan kebaikan. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan Tuhan suruh aku mai royak atas mung tak apa, mung tak apa. Mung orang beriman, mung orang istiqamah, aku nak bawa mu kepada syurga. Sebab itulah kita tengok muka mereka yang ada sifat istiqamah, sifat yang beriman, senyum apabila dia menutupkan mata menunjukkan kepada alam barzakh. Hak ni hak kita duk tunggu-tunggu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ni para malaikat ni jadi kawan bagi kamu wahai manusia di dunia dan di akhirat nanti. Malaikat yang pasti tak mati seperti kita, maka dia jadi kawan dengan kita. Kawan dengan kita di dunia dan di akhirat nanti. Gapo apabila kita boleh masuk syurga? Ayuhan nas, wahai sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, kita boleh masuk syurga boleh gapo? Dalam syurga ni Tuhan kata gini, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahihi anfusukum. Bagi kamu wahai manusia, di dalam syurga apa kemahuan yang kamu itu suka daripada jiwa kamu nak, daripada Allah Ta'ala. Nak gapo apa Tuhan nak uwi gitu. Nak gapo apa Tuhan nak uwi pada hari yang kamu boleh masuk syurga. Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Hak nak dalam jiwa Tuhan bawa datang, hak minta pun Tuhan wi datang juga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun juga, dan Allah Subhanahu wa taala itu beri berita gembira
Semua itu nuzulan min ghafurir rahim. Allah Ta'ala buat turun daripada di sisinya. Dengan sebab itu amalan beriman dan amalan istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nampak ya kata dia itu kecil, nampak dia kata dia tu mudah kita nak dengar, tetapi betapa ramai orang tak boleh nak buat benda-benda hak umpama tu. Dengan sebab tidak ada taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah. Pak kita nak buat lagu mana? Hendaklah kita itu menututi ilmu pengetahuan biarkan molek, supaya kita itu dapat beriman, beramal dengan kita itu berilmu pengetahuan. Itu sahajalah yang nak membawakan kejayaan kepada diri kita di dunia maupun di akhirat nanti. Janganlah kita nak buat amal dalam keadaan berasa kita nak buat. Aku berasa nak buat. Kalaulah kita ni nak buat amal mengikut kita nak buat, Allah Ta'ala buat turun Quran, tak pasti tu hari Nabi. Tak pasti Allah Ta'ala wari rasul. Wari rasul liyuta'a biiznillah, supaya kita taat kepada dia. Cara kita nak amal ibadat, cara kita nak beriman, pasti kita kena tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat pandai-pandai dalam masalah kita nak beriman. Jangan masalah buat pandai-pandai masalah kita nak mengabdikan ibadat kita kepada Allah. Jangan langgar Rasulullah. Datangnya Rasulullah kepada ini dunia untuk nak sekatkan manusia, kata jangan pandai-pandai urusan dunia. Urusan sakut paut dengan agama. Urusan dunia tak apa. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mu pandai ha dunia lagi dah tak ada gapo. Tapi masalah akhirat, masalah agama, masalah syariat, jangan pandai-pandai. Depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala larang tegah kita, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hei orang yang beriman, jangan mendahului Allah Taala dan Rasul dalam masalah syariat, amal ibadat, masalah kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu sahaja. Kita nak buat amal gapo, biarkan di atas ilmu pengetahuan daripada Allah Taala dan Rasul, sebagaimana apa yang disampaikan oleh warasatul anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka muwahhidin. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.